Okey, Assalamualaikum. Kita masih lagi dalam topik nisbah dan graf fungsi trigonometri. Okey, untuk topik pada hari ini, kita masih lagi pada subtopik 6.1 iaitu nilai sudut. Okey, tapi kita akan tengok kepada menentukan sudut. Okey, sebelum ni kalau kita menentukan nilai dengan kalkulator dan juga tanpa kalkulator, okey, so hari ni kita nak menentukan sudut apabila nilai diberi. Okey. Okey, ini adalah rumusan yang telah kita pelajari dalam pembelajaran yang lepas. Cikgu dah rumuskan kat sini. Okey, so Y ialah sin theta, X ialah cos theta. Okey, kalau nak cari tan theta sama dengan koordinat Y bahagi dengan koordinat X. Okey, so ini pula sukuan. Okey, kat sini ada all. Aku suka tengok kau. Maksudnya sukuan pertama semua positif. Sukuan kedua hanya sin yang positif. Sukuan ketiga tan yang positif. Dan sukuan keempat cos positif. Okey, manakala yang hijau pula, ini ialah untuk mencari sudut sepadan. Okey, tapi untuk hari ini ada sedikit perbezaan kalau untuk mencari sudut sepadan. Okey, so nanti kita tengok sama-sama. Okey. Okey, bagaimanakah kita nak menentukan sudut apabila nilai sin, kosin dan tangen sudut tersebut diberi? Okey, langkah-langkah ini ada diletakkan dalam buku teks awak muka surat 181. Okey, cikgu terus kepada contoh. Okey, contoh dia sin theta sama dengan 0.6157. So kalau 0.6157, okey, so cara nak dapatkan theta, cikgu nak hilangkan sin kat depan sebab kita hari ni nak cari sudut kan. Cikgu nak cari sudut dia, so cikgu nak pindahkan sin ke belakang. Okey, cara nak dapat sin negatif 1 ni ialah kita akan tekan kalkulator shift sin. So dia keluar sin negatif 1. So shift sin 0.6157 sama dengan kalau kita tekan kalkulator kita akan dapat 38 darjah. Okey, so tapi kita kena ingat apabila sudut sekurang-kurangnya dia akan ada dua jawapan. Okey, dia akan ada dua jawapan. Okey, so kita tengok kat sini. Okey, tengok nilai dia kat sini. Ni adalah sin dan positif. So kalau sin dan positif dia berada di mana? Okey, so tanda positif maksudnya sin positif dia berada dalam sukuan 1 dan sukuan kedua. So all dengan sin. Sin positif berada dalam sukuan 1 dan sukuan kedua. Okey, so kalau untuk sukuan 1 senanglah, tak ada masalah. Kalau sukuan 1, okey, so maksudnya dalam sukuan 1 terus kita tahu okey sudut dia kat sini. So kat sini ialah ni ialah 38 darjah. Okey, manakala kalau sukuan kedua kita tahu sukuan kedua 38 darjah tu berada di sini. 38 darjah tu berada di sini. Okey, so kita tak nak 38 darjah ni sudut sepadan dia. Kita nak daripada kosong berapa nilai dia kat sini. Daripada kosong nilai dia sampai ke sini. Okey, jadi cara untuk dapatkan theta yang kedua ialah 180 maksudnya separuh bulatan. Okey, separuh bulatan tolak 38 darjah kat sini untuk dapatkan nilai yang ini kan. Okey, so jawapan dia ialah 38 darjah ataupun 142 darjah. Okey, tadi cikgu tunjukkan contoh untuk A iaitu sin theta sama dengan 0.6157. Okey, so sekarang cikgu tunjukkan contoh B, cos theta sama dengan negatif 0.4226. Okey, so perkara pertama cikgu nak cari theta dulu. Cikgu nak hilangkan cos kat depan. Jadi cara dia ialah cikgu pindahkan cos ke belakang. Macam mana nak dapatkan cos kat belakang yang cos negatif 1 ni? Kita tekan negatif shift cos. Okey, shift cos maksudnya kita akan dapat cos negatif 1 0.4226. Bila awak tekan kalkulator awak akan dapat theta dia sama dengan 65 darjah. Okey, tapi walau bagaimanapun awak kena ingat sekurang-kurangnya akan ada dua jawapan. Okey, so kita check dulu simbol kat sini. Cos negatif. Okey, kat mana cos negatif? Okey, kita rujuk graf kat ni, bulatan kat tepi ni. Okey, sukuan pertama semua positif. So tak logiklah dia berada dalam sukuan pertama. Okey, so sukuan kedua sin positif.
Okey, kalau sin positif bermaksud cos adalah negatif. Okey, so maksudnya dia berada dalam dia berada dalam sukuan pertama, sukuan kedua. Okey, sukuan ketiga tan yang positif. Kalau tan positif bermaksud cos adalah negatif. Okey, dan sukuan keempat cos positif. So tak bolehlah berada dalam sukuan keempat sebab kat sini nilai dia ialah negatif. So jadi jawapan dia ialah tanda negatif berada dalam sukuan kedua dan ketiga. Okey, so tanda negatif sukuan kedua dan ketiga. Okey, so sekarang ni kalau sukuan kedua, okey, cikgu lukiskan kat sini. Kalau sukuan kedua, okey, so sukuan kedua ni sukuan kedua kan? So maksudnya 65 darjah di sini. So cikgu tak nak yang ni, cikgu tak nak 65, cikgu nak sudut kat sini. So macam mana nak dapatkan nilai sudut yang hijau ni? Sudut yang hijau ni. Okey, janganlah awak tekan 180. Okey, so kat sini sukuan kedua tak ada masalah lah. Okey, 180 tolak theta. Tapi aku kena faham kenapa 180 tolak theta. Okey, sebab 180 cikgu nak yang hijau, so tolak dengan 65. So 180 tolak 65. Okey, kalau sukuan ketiga, okey, sukuan ketiga dia berada kat sini kan? 65 ni berada di mana? 65 berada di sini. Okey, 65 berada di sini. Cikgu tak naklah 65 ni. Cikgu nak daripada kosong sampai garis dia. Sampai garis sudut pada sukuan ketiga. Okey, sudut pada sukuan ketiga. So, kalau sukuan ketiga, berapa? Macam mana cikgu nak dapatkan sudut warna hijau ni? Sebab kalau awak gunakan formula kat sini, awak cakap theta tolak 180. So, 65 tolak 180. Salah lah. Jadi, aku ni macam mana nak dapatkan yang hijau? Maksudnya 180. Okey, kat sini sampai kat sini 180, kita tambahkan dengan 65. Jadi jawapan dia ialah 115 ataupun 245. Okey, so seterusnya adalah soalan. Okey, cikgu salah type kat sini, bukan B tapi C. C sama dengan soalan dia tan theta ialah negatif 1.4826. Okey, so macam biasa cikgu nak cari theta dahulu. So nak hilangkan tan, okay, cikgu akan tekan calculator shift tan. Okey, so dia akan keluar tan negatif 1. Okey, so kat sini jangan tekan negatif. Walaupun ada negatif, tak perlu tekan negatif kalau nak cari sudut. So awak tekan sahaja 1.4826. So awak akan dapat theta sama dengan 56 darjah. Okey, so theta sama dengan 56 darjah. Okey, kemudian barulah kita check. Okey, kat sini kita check tan. Okey, tan. Okey, tan negatif. Okey, berada dalam sukuan mana tan negatif? Okey, so sukuan pertama bukanlah sebab sukuan pertama semua adalah positif. Okey, so kalau sukuan ketiga tan positif. So tak boleh juga sukuan ketiga. Okey, sebab dia tan negatif. Jadi jawapan dia ialah sukuan kedua dan sukuan keempat. Okey, so kita rujuk nilai kat sini. So maksudnya tanda negatif berada dalam sukuan kedua dan sukuan keempat. Okey, so kita check dulu. Kalau sukuan kedua, okey, kalau cikgu lukiskan 56 ni akan berada di sini. Okey, tapi cikgu tak nak 56 ni. Cikgu nak sudut daripada kosong. Kosong hinggalah sampai kepada garisan sudut rujukan sepadan. So macam mana nak dapat sudut warna hijau? 180 tolak 56. Okey, manakala lagi satu jawapan ialah sukuan keempat. Okey, sukuan keempat berada kat sini. Okey, so garisan sudut dia berada di sini daripada 360 darjah. So 56 kat sini. Okey, so cikgu macam mana nak dapatkan nilai yang hijau ni? So sudut yang hijau 360 tolak dengan 56. Jawapan dia ialah 124 darjah ataupun 304 darjah. Okey, ini ialah soalan buku kerja muka surat 85 untuk soalan 5. Okey, cikgu tunjukkan contoh untuk B. Sin theta sama dengan negatif 0.6820. Okey, macam biasa cikgu nak cari theta dahulu. Cikgu nak hilangkan sin kat depan. So cikgu akan tekan shift sin. Okey, so ingat ni walaupun ada negatif, tak perlu tekan negatif. So shift sin untuk 0.6820 kita akan dapat theta sama dengan 43 darjah. Okey, kemudian kita tengok kat sini sin nilai dia, simbol dia adalah negatif. Okey, so sin nilai negatif. So bukan berada dalam sukuan pertama sebab sukuan pertama semuanya adalah positif. Okey, kemudian sukuan kedua sin positif.
So maksudnya bukan juga berada dalam sukuan kedua. Jadi jawapan dia berada dalam sukuan ketiga dan sukuan keempat. Okey, so tengok nilai negatif, maksudnya tanda negatif, jadi berada dalam sukuan ketiga dan keempat. Okey, cikgu lukiskan. Kalau sukuan ketiga, okey, sukuan ketiga di sini kan. Okey, so garisan kat sini, maksudnya 43 daripada sini. Ingat sudut mesti daripada garisan X. Jangan tiba-tiba ada kat sini pula. Tak, dia mesti daripada paksi X ni. Dia mesti pada paksi X. Okey, so kat sinilah 43. So cikgu tak nak, cikgu bukan nak 43 ni. Cikgu nak yang hijau ni. Daripada 0 sampai sudut rujukan sepadan. Jadi cara dia ialah 180 sampai sini 180 tambah dengan 43. Okey, manakala untuk sukuan keempat, okey, dia berada sukuan keempat. Okey, mana sini ke ataupun atas? Ingat, sudut mesti daripada paksi X. So, dia berada di sinilah. Okey, 43 berada di sini. Okey, cikgu tak nak yang 43 ni. Cikgu nak daripada 0 sampailah sudut rujukan sepadan ni. So, maksudnya 360 tolak dengan 43. Okey, so awak dapat theta sama dengan 223 ataupun 317. Okey, ini adalah soalan terakhir, soalan buku kerja lagi untuk F. Okey, cos theta sama dengan negatif 0.5446. Okey, macam biasa kita cari theta dulu. Okey, nak hilangkan cos kat depan, cikgu akan tekan shift cos. So, dia akan keluar kat kalkulator awak cos negatif 1. Okey, 0.5446 walaupun ada negatif, lagi sekali cikgu ingatkan, tak perlu letak negatif kalau nak cari sudut. So, awak akan dapat theta ialah 50 darjah. Okey, so kita check dulu kat sini cos dan negatif. Okey, so kalau cos negatif maksudnya bukan ada dalam sukuan yang pertama lah. Okey, kemudian mana lagi yang bukan? Cari yang bukan dululah. So, sukuan keempat pun bukan sebab keempat cos ialah positif. So, sukuan keempat bukan. Dia maksudnya jawapannya ialah sukuan kedua dan sukuan ketiga. So, maksudnya kalau kita rujuk nilai kat sini, tanda negatif, dia berada dalam sukuan kedua dan sukuan ketiga. Okey, so kita buat sukuan kedua dulu. Sukuan kedua kat sini. Okey, so kat sini ialah 57. Okey, kita nak cari yang hijau. Okey, daripada start kosong. So, maksudnya 180 tolak dengan 57. Okey, so kalau sukuan ketiga garisannya di sini. So, maksudnya kat sini ialah 57. So, daripada 0 sampailah sudut rujukan sepadan ni garisan ni. So, kat sini sampai kat sini 180 kan? So, tambah lagi sikit kat sini, 57. So, 180 tambah 57. Jadi, jawapan dia theta ialah 123 okay, untuk yang pertama ataupun 237 untuk yang kedua. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Bagaimana kita nak mencari sudut apabila nilai sin, cos dan tan diberi. Okey, so stay at home. Jangan lupa jawab latihan. Okey, terima kasih.